Wassallallahu wasallamu ala nabiyil rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Kita sapa pada tujuan diutuskan para rasul, halaman 21. Halaman 21. Saya baca sini dulu 5.4.1. Manusia telah dijadikan oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian di atas muka bumi ini, baik dari segi jasmani dan rohani. Ini diperakui oleh Allah sendiri dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Takut tak sejuk ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami telah jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Jadi para ulama uraikan sini, baik dari segi jasmani dan rohani. Dari segi jasmani yang tidak ada makhluk yang lebih complicated kejadian dari segi fisiologinya berbanding dengan haiwan. Kita ada brain selain sel-sel neuron. Binatang tak ada, sel tidak berhubung. Kita boleh make it complicated. Ada perasaan, ada sedih. Jadi dari segi jasmani pun complicated kita. Kalau tengok kepada sistem, ada tubuh kita, mata kita, dia ada boleh mengesan jauh. Ada haiwan yang tak cukup. Haiwan tak cukup dari segi mata dia ni, dia ada dua kan. Dalam mata tu dia ada sel. Sel untuk tengok hitam putih dia panggil roh kan. Ingat tak kita mengaji. Lepas tu tanya pokok UPN dengan di biologi. Untuk tengok warna cool dia panggil lah. Jadi katanya ikan, kalau kita mengaji ikan kan, dia tak ada ikan, dia tak ada cool. Dia tak boleh tengok warna. Ingat tadi saya kuliah dulu dengan siapa dia boleh ingat Rostubi, warna putih. Ingat tak? Dia nak kasih kan, dia boleh kecil lagi. Dia kata ikan Cypriniformes, nama ikan ni, dia tidak ada coat. Sebab itu dia tak mahu TV color. Anak ni warna akal dalam kuliah. Tapi dia kata kalau burung ada coat, dia boleh kesan warna. Sebab itu dia kata kalau burung yang kita gantung di kedai-kedai, bila tu kedai buka TV color, dia pun jengok. Ingat kalau studi suka kita kuliah dengan orang putih perlu warna akal. Dia boleh memuasai masa. Jadi tujuan saya nak cerita benda tu dari segi jasmani kita ni lebih canggih. Sistem komputeran dalam tubuh kita ni berbanding dengan haiwan lain. Apa lagi dengan rohani? Tak ada haiwan lain, tak ada rohani. Namun manusia masih memerlukan panduan dan petunjuk. Mana tergok walaupun sempurna, comel, canggih setengah mana pun masih tidak cukup. Kita perlu ada satu benda yang tak ada bagi kita. Pasal apa? Ini benda yang tidak boleh buat dengan kelengkapan fisiologi dan jas rohani yang Allah beri. Tapi petunjuk untuk menyempurnakan tuntutan jiwa, kita perlu suplemen lagi keluar. Jadi kerana manusia sendiri mempunyai kelemahan-kelemahan untuk menentukan di antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang salah. Ini tak tentu. Sebabnya pertimbangan akal terjumpa dan cari kebenaran. Nilai-nilai sejagat, nilai moral setakat itu je boleh. Apabila masyarakat itu terima benda itu baik, maka seluruh orang terima baik dah. Tapi baik
Buruk yang hakikat, yang sebenar bayi buruk adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Awak ni tak ada. Jadi oleh kerana itu, lebih-lebih lagi manusia tidak dapat mengakui kebenaran perkara-perkara yang akan berlaku selepas mati. Contoh ni, dia nak cari terjumpa ni, hidup selepas mati. Siapa dia boleh royak? Ya. Sebab itulah kalau kita tengok pujangga-pujangga dulu dia berpuisi, orang jahiliah belum masuk Islam. Kalau tidak, saya nak buat Kus bin Sa'ad nama dia tu, orang jahiliah. Lepas tu dia masuk Islam. Dia berpuisi, dia pelik tengok lagi ke mana manusia. Ma banas yazhabun wa yatrukuna. Apa hal manusia ni pakat pergi belakang dia. Aku tak tahu gimana. Jadi bila dia masuk Islam baru dia tahu lepas mati tu kamu dia akan berlaku. Jadi inilah pokok yang kita nak bincang ni. Hidup selepas mati, carilah lagu-lagu mana terjumpa. Jadi benda-benda yang lepas mati sebuah azab kubur, balas yang nikmat, balas yang azab dan sebagainya. Kali tidak Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bagi tahu kepada kita. Oleh yang demikian, kesimpulan Allah memutuskan Rasul ni utusan kepada manusia dengan tujuan menyeru manusia supaya bersaksi dan beribadat kepada Allah yang sebenar serta menegakkan ajaran-ajaran agama. Sebab itulah manusia yang paling kita terima kasih sekali dalam hidup kita ialah Nabi Rasul. Sebab dia yang benar boleh memandu kepada jalan yang sebenar. Ada pun ibu bapa dia orang lain hanya boleh urus masalah kita tadi. Untuk di akhirat tak ada orang yang boleh bagi tahu kepada kita. Sebab ada benda yang paling kita bersyukur sekali ni, kita ni tercampur jadi orang Islam. Kalau secara jadian Cina kita, payah nak boleh masuk Islam. Kita tengok walaupun asimilasi begitu lama duduk dengan orang Melayu Islam, jangan ada buat ada. Itu kita kena bersyukur mula-mula sekali. Kita bersyukur Allah takdir kita ni jadi benih orang Islam. Mokpok kita Islam. Situ dia. Firman Allah ayat 25 surah Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad seseorang rasul pun melainkan kami mewahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, oleh itu beribadatlah kamu kepadaku. Itu nombor satu. Nombor dua, menjelaskan kepada manusia perkara-perkara yang gaib, yang tidak dapat difikirkan dengan akal semata-mata. Ini benda ni kena ingat, ni kuasa prerogatif duduk di Nabi untuk bercakap soal benda gaib. Kalau kita cakap juga benda gaib, artinya kita telah berlawan. Sebab otak kita tak lagi. Sebab tu bila sebut benda gaib, kena Nabi sekali. Gapo dia berlaku. Sebab itulah termasuknya ganjaran-ganjaran pahala terhadap sesuatu ibadah. Siapa boleh tahu? Melainkan Nabi. Ini fadilat bacaan zikir ni misalnya. Adalah seorang ulama kata ni zikir. Bila kita tanya Nabi mana, oleh kata tu dia. Sejak 300 tahun saya lihat cerita saya pasti putih. Boleh tengok kau dia kata ni, dia kata dia boleh zikir 300 tahun dia kata. Orang doa amal zikir. Maka itu masalah yang kata ni tidak lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilat zikir itu benda baik. Siapa boleh ada otoriti untuk kecil benda baik? Melainkan Rasul.
Jadi kita boleh buat benda tidak right, boleh ke? Lagu mana nak batu sumit 10 kereta sampai teringat 5. Kau tu tak boleh fikir lah. Teori 5 kereta tolong tu sempit semua untuk gaul dah. Kau tu tak apa benda tidak baik. Jadi benda baik tadi, benda yang berlaku selepas pada mati, macam saya sebut ni, apa jenis amalan, apa ganjaran, kena Nabi saja yang boleh bagi tahu. Oleh kerana itu tujuan Rasul nak menjelas kepada manusia perkara-perkara lain yang tidak dapat dipikirkan oleh akal semata-mata. Kerana kebolehan akal manusia terbatas, setakat apa yang dapat dicapai melalui panca indera sahaja. Walaupun Tuhan berontok kita ni ada, dia panggil kepada penakkulan, kita boleh fikir. Ini kelebihan kita daripada makhluk lain. Hatta mereka sendiri, mereka ni tak ada kreativiti, inovasi, dia tak ada. Sebab tu kalau bikau mereka bumi untuk lagu limpah ke krema, dia tak kerti nak buat KLCC, dia tak kerti dia nak buat jambatan, dia tak kerti nak buat kapal terbang. Sebab dia tak ada kreativiti dan inovasi. Manusia ada. Jadi dengan kebolehan akal tu, dia ada hak dia setakat kreativiti dengan inovasi boleh, tapi nak selangkah lagi, nak langgar perkara alam gaib, tu tak boleh. Tahu sekarang tu pensi kita dulu. Tetapi mereka boleh terima perkara-perkara yang gaib apabila diterangkan oleh Rasul dengan keterangan-keterangan yang nyata dan jelas. Dia boleh. Itu manusia. Jiwa nurani dia tu Tuhan pun persediaan untuk terima barang lain. Kalau dia tu tidak ada unsur lain yang nak sekat. Kalau dia tak ada unsur lain kerana isu perkauman, misalnya orang Yahudi kan dia tak boleh terima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad sebagai Nabi, walaupun dia yakin kerana ada isu lain. Isu dia tak boleh terima Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail. Nampak tak? Sedangkan dia sebut situ ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal kamu ya Muhammad lebih pada kenal anak dia sendiri. Tapi dia benda lain. Kan dia macam apa ni kita kata Nabi saja yang tahu benda yang baik kan. Tapi yang jadi ilmu laduni itu bagaimana boleh kepada orang awam, orang biasa kan. Jadi dia menyampaikan pula. Contohlah macam dia kata macam yang kata kita tak tahu kan. Tapi ilmu lain, ilmu lain yang disampaikan oleh ulama-ulama pula, orang yang dianggap sebagai tutup buku karamah ke apa ni? Jadi dia dengar sekali tadi tak? Itu waris satu anbiya. Nabi kata kan? Bagaimana? Kita boleh terima ilmu yang Tuhan campur. Dia panggil, kalau Imam Ghazali dia tulis, dia sebut al-hikmatul ilahiyah. Makna apabila kita ni buat amal, kita ni betul masyarakat, Allah SWT campur kepada dia ilmu yang ilham dia panggil. Ilham, kita nak kata wahyu tak boleh sebab manusia biasa kan. Ilham ni memang Tuhan akan bagi. Tetapi kita kena ada tu, tidak boleh bercanggah dengan orang di bawah. Ilham sebut lagu ni tadi untuk membantu. Kalau dia nak bawa premis lain tak boleh. Nampak? Nak pindah hukum yang Nabi telah tetap. Apa tak? Termasuklah orang mimpi jumpa dengan Rasulullah. Itu satu anugerah belakang. Tapi dia tidak boleh pula bercanggah dengan apa yang digariskan oleh Nabi. Sekarang ni orang yang jadi masalah. Dia nak langat tahu hasil daripada ilmu tu, dia nak create benda baru, nak create ibadat baru. Nak create zikir baru, nak create selawat baru. Jadi ilmu lagu ni dia punya untuk apa tu? Kepahaman, mengambil sikap daripada benda lagu tu. Jadi kita terima hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurnia pada manusia ni untuk menguatkan lagi dia tu menerima risalah Rasul. Asyik, benar. Kadang-kadang mungkin dia tidak belajar, tapi Tuhan beri kepahaman. Dia tengok tu dia boleh faham. Tapi kepahaman dia tidak boleh bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi inilah dia ni tiba-tiba mari ilham Tuhan campur kepada dia. Dia boleh, dia pandai
dalam dia reti benda tu. Kita tidak nafikan, boleh tidak? Tapi dengan syarat tidak bercanggah dengan apa yang Nabi bawa. Situ kan? Ada dulu kan? Saya ada. Dan sebagai kasar. Kasar, memang termasuk. Termasuklah kau itu anugerah Allah. Kita terima anugerah Allah. Kasar. Apabila kasar itu menyebabkan kita beramal dengan kasar itu. Misalnya contohnya ada dari kita sepupu. Seorang pemuda itu dia tengok dia tinggal pada satu majlis. Terus dia tanya apa muda dia kata, kenapa anu aku berbuat menasihati. Lalu tu bui pada nanti oleh ada tu hadiah kepada muda tu menjadi apa pula muda tersebut. Kalau kita beramal dengan Budak tu nampak pula. nampak pula mak dia tu dah gembira sebab tubuh jadi bui hadiah. Wallahu a'lam. Kita boleh terima. Tapi kita pokok sanisoi. Amalan yang diajar ni pula kena amalan yang bertunjang kepada sunnah. Mungkin Tuhan buka dia tengok mak dia itu. Jadi dia akan cari pahala-pahala yang boleh kepada mak lah. Baik. Antara pahala ni ialah amalan solehan. Ya. Amalan soleh mana? Doa mana? Sedekah. Mana? Hak ni sepakat ulama. Sampai kepada si mati. Kita nak membantu ibu kita, ayah kita. Kalau mati dah tu, kita boleh sedekah. Ambil RM500 sedekah, niat beri gemuk, beri kaya orang. Kan? Memang boleh. Jadi kita tak nafikan dia nampak benda tu. Dia beramal tu pula. Dia nampak mak dia ni perlu kepada pertolongan. Baik. Soalnya bila dia nak buat pertolongan itu, jangan ambil koksi lah pula. Lama ambil zikir-zikir, kalau Nabi tak ajar. Situ dia jadi penyeleweng. Nampak tak? Okey. Situ lah. Nombor 3, tugas Rasul tujuannya adalah memberi rahmat ke seluruh alam. Kerana dengan pengajaran-pengajaran yang dibawanya dapat memberi kebaikan bukan sahaja kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluk. Ini ada kalau mau duduk Rasul kita baca semua ayat ni tak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutuskan engkau Muhammad melainkan untuk memberi rahmat ke sekalian alam. Okey. Dan Allah tidak akan bertindak ke atas seseorang sebelum diutuskan Rasul. Allah tidak akan bertindak, tidak ada kesalahan kalau Rasul tak utus. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulan. Ayat 10. Wa ma kunna mu'adzibin. Kami tidak sekali-kali akan menyiksa. Kami tidak akan azab hamba-hamba kami, Allah kata. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulan. Sehingga kami utuskan Rasul terlebih dulu. Rasul meriwayat dulu ke mana arah bila tak benar Rasul baru dia azab. Ini ayat keadilan, kan? Rasul Melayu. Itu dia sebenarnya pasal dia bercakap tu. Dia bercakap dengan bila sebut Nabi sebut khatamun nabiyyin, aku ni penyudah Rasul. La nabi la nabi ya ba'da. Itu hadis Nabi semua. Tu ucapan la nabi ya ba'da. Tidak ada lagi nabi selepas pada aku. Tiba-tiba tubik Rasul Melayu dikaji. Tubik Rasul Melayu Kerikat tubik je ada pengaruh pula kan. Tak masalah. Maksud saya sebelum Nabi Muhammad jadi saya tahu kalau yang umat Melayu kan. Nah sebab Rasul Nabi lama kan. Kita tak tahu Allah alam. Sebab tidak disebut, tak banyak disebut. Kita tak banyak aja. Ada apa-apa orang Melayu jadi Rasul. Tu kena tengok sejarah Melayu dulu bila kita nak Nabi pun tahu, kita nak kata dok pun kita mana tahu nak kata ia sebabnya Nabi tak royak. Saya ada 24,000 Nabi. Ada Nabi. Nabi Rasul ni kalau kan kita tinggal di 15. Kat tinggal di 15 takut ada duduk di Gobel Motel atau mana tak tahu lah. Kita tak tahu lah. Kawan. Sebab kita nak menang benda lain ni kan. Cuba kita silent.
kita as-suku, kita kena diam. Jangan kata ada, jangan kata wallahu a'lam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw la yasmut. Siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, kalau kecil benda baik, benda betul. Kalau tak reti, la yasmut, baik dia. Kalau kita tak reti, baik dia. Jangan kecil lajak daripada ilmu kita. Itu Nabi ajar. Sekarang masalahnya ilmu ada segegar, tapi nak kecilnya spesifik. Jadi kalau tanya ada Rasul Melayu belum ada Nabi, bukan sekolah, belum Allah ada tak tahu. Ada kita tak tahu. Cuma kita tahu sejarah. Kalau dia kata Melayu ni baru-baru, itu sejarah goyak, itu betul tak tahu. Kalau mengikut pada Dr. Makrapa, Melayu mula bila? Lama tu dia ada Melayu. Baik, nombor 4. Menyampaikan undang-undang Allah kepada manusia supaya mereka mendapat kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Ini undang-undang Allah. Undang-undang Allah, hak tu wajib kena ikut. Lepas tu undang-undang nak jaga hak lain-lain yang Allah berikan kepada manusia tu, itu dipanggil misalnya hukum takzir. Itu Allah beri kuasa kepada pemilik itu buat. Okay? Dua ni, hukum hudud dengan hukum kisos. Kalau ni hak Islam garis. Lepas tu takzir, takzir kajian dia buat. Undang-undang jalan raya, undang-undang kop sampah. Jadi kata pula kajian ni tak Islam ni, majlis DRU ni, ikat orang kop sampah bos. Mana ada dalam Quran, mana ada dalam hadis. Betul lah tak ada. Tapi dia ada lagi hukum takzir. Hukum ni kita boleh buat penjara, denda, ada. Baik. Tolak daripada hukum-hukum itu. Dua hukum tadi, hudud dengan kisos, disampaikan oleh Rasul kepada manusia daripada Allah. Itu tujuan yang bagi dia. Kalau ke manusia dia jadi hukum takzir saja. Jadi orang dia tolak tidak terima Islam di negara-negara yang bukan Islam, dia dulu atas takzir saat ni. Bila hukum takzir dihilangkan tahu. Misalnya kalau pencurian tak boleh dapat hukum takzir. Sebab dia sudah ada hukum hudud dia kan. Jadi bila manusia ditanpa Rasul, dia akan buat pelanggan tahu, sedangkan Allah baginya skop yang kecil untuk takzir sahaja kan. Macam saya sebut tadi undang-undang PBT, undang-undang kajian tempatan, membina bangunan tanpa kebenaran, harus takut. Dia untuk menjaga masalah kebaikan umat. Kemudian yang kelima, menjalankan tugas-tugas penting kepada manusia, iaitu sebagai menjadi saksi kepada umatnya di akhirat kelak. Menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan berita menakutkan kepada orang-orang yang ingkar. Ini tugas Rasul. Dia cerita benda tu ya, basyiran wa nadhira. Siapa dia taat kepada Allah, berita gembira ni balasan di akhirat sekian. Orang yang ingkar kufur kepada Allah, balasannya sekian. Siapa yang bagi ayat benda ni? Rasul. Sebab kita duduk bincang tadi Rasul ya. Menyeru kepada agama Allah dan diumpamakan lampu yang menyulur manusia daripada kegelapan jahil kepada cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan. Dalam selawat apa ni orang kata, anta nurun fawqa nurin, engkaulah cahaya di atas segala cahaya. Tak apa dah sebab kita cahaya nur Muhammad di situ ialah cahaya agama yang dia bawa, bukan jasad dia dijadikan daripada nur. Ini orang tukar semua. Anta nurun fawqa nurin, anta syamsun. Itu ingat selawat. Kedua modul dua ingat. Anta nurun fawqa nurin, engkau lah cahaya daripada ke atas segala-gala cahaya. Cahaya di sini adalah cahaya hidayah. Bukan tubuh dia dibuat daripada cahaya. Habis itu dah.